Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik pelajaran kita. Untuk hari ini, kita nak buat latihan praktis formatif 6.1 muka surat 116. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Rajah di bawah menunjukkan struktur bunga. Labelkan bahagian A hingga F. Jadi, untuk soalan 1A ni, saya nak awak lukiskan gambar rajah bunga di atas tu. Lukiskan gambar rajah bunga, tapi awak tak payah lukis kelopak bunga tu. Sebab kalau lukis kelopak bunga tu macam susah sikit kan. Lukis benda yang ada kat dalam tu, tapi tak payah lukis kelopak. So, awak labelkanlah saja. Kemudian kita pergi pada soalan B. Soalan B. Nyatakan fungsi bahagian A sampai F. Okey, A. A tu saya bagi jawapan A tu adalah debunga. So, apa fungsi debunga? Debunga fungsinya adalah untuk menghasilkan debunga pula dah. A tu enter. Silap. A tu enter. Enter fungsinya untuk menghasilkan butir debunga. Okey, itu satu. B. B tu adalah petal. Petal untuk menarik perhatian serangga ataupun haiwan. Okey. C. C adalah filament. Filament tu fungsi dia nak pegang apa kat atas dia tu. Okey, cari jawapan. D. D adalah stigma. Stigma adalah tempat untuk percambahan butir debunga. Okey, D. E. E adalah ovari. Ovari adalah organ pembiakan bunga. Organ pembiakan betina pada bunga. Organ pembiakan betina bunga. F. F adalah sepal. Sepal tu yang akan melindungi bunga pada peringkat kudup. Kudup tu maksudnya peringkat bunga belum lagi berkembang. Okey, saya dah bagi jawapan dah. Okey. Mengapakah statement? Kenapakah statement dan kapel kita definisikan dia sebagai organ pembiakan tumbuhan berbunga? Sebab statement boleh menghasilkan gamet jantan dan kapel boleh menghasilkan gamet betina. Tu dia jawapan dia. Jadi mereka tu organ pembiakan lah. Dah mereka boleh menghasilkan gamet jantan dan betina. Bandingkan organ pembiakan jantan dan betina daripada segi nama. Okey, saya yang untuk yang ni awak buat kotak macam ni. Buat kotak, buat kolom. Satu. Okey. Ni aspek organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Nama. Nama apa dia? Kalau organ pembiakan jantan, nama dia? Tak tahu, boleh tengok buku tab, muka surat. Muka surat 114. Di gambar rajah 6.1. Tulislah nama dia. Struktur yang membentuknya. Struktur yang membentuk pantun ada juga dalam jawapan tu. Ni struktur. Fungsi dia. Fungsi dia kalau dah organ pembiakan jantan tu apa fungsinya? Menghasilkan gamet jantan. Yang satu lagi tu menghasilkan gamet betina. Menghasilkan gamet jantan, menghasilkan gamet betina. Okey, settle soalan praktis 6.1. Kemudian kita tengok praktis formatif 6.2. 6.2. Okey, 6.2. Soalan yang pertama. Namakan sel yang akan berubah, membeza tu maksudnya dia akan berkembang, berubah, membentuk debunga. Debunga tu asal daripada mana? Sebenarnya debunga tu asal daripada mana? Awak boleh tengok buku tab, muka surat 116. Berasal daripada mana? Okey. Sel induk mikrospora. Sel apa yang akan membeza dan berkembang untuk membentuk pundi embrio? Pundi embrio berasal daripada mana? Berasal daripada mana? Ada saya ajar itu. Berasal daripada mana? Boleh tengok gambar rajah ni kan?
Berasal daripada sel induk megaspora. Sel induk megaspora tu ada 4 kan? Tapi 3-nya akan merosot dan 1 saja akan berkembang menjadi sel pundi embrio. So, sel induk megaspora. Okey, soalan seterusnya. Ni dah settle. Dalam pembentukan debunga, nukleus dalam debunga akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan 2 nukleus. Betul tak? Wajarkan. Wajarkan tu terangkan. Okey, 2 nukleus. Pertama, dihasilkan nukleus tube. Nukleus tube. Nukleus tube ni adalah untuk menghasilkan, fungsi dia menghasilkan tube debunga. Yang kedua, nukleus penjana. Nukleus penjana ni akan menjalani mitosis dalam tube debunga untuk menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, ni jawapan cikgu dah bagilah. Apakah kepentingan proses meiosis yang berlaku dalam debunga dan juga sel pundi embrio? Kepentingan meiosis tak lain dan tak bukan adalah untuk menghasilkan gamet tu tak? Meiosis mestilah menghasilkan gamet. Dan gamet tu mesti bersifat apa? Separuh. Separuh maksudnya haploid. Menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Okey. Setelah proses pembentukan pundi embrio lengkap, sel ini mengandungi 8 nukleus. Namakan 8 nukleus tersebut. Untuk soalan nombor 4 ni, saya nak awak lukiskan benda ni. Lukiskan ni. Saya nak dalam bentuk lukisan. Yang lukis ni. Ya. Okey. Selesai.